أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kedua selepas Al-Quranul Karim. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamai dengan kata-kata Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukannya satu permainan. Semuanya serius. Tidak ada masa untuk melawak. Semuanya adalah serius dan semuanya dicatatkan. Semuanya direkodkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-66 daripada Riyadhus Shalihin. Hadis daripada Abi Ya'la Shaddad bin Awas radhiyallahu anhu. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Awas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar cerita apa yang Nabi kata. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sambung yang hadis yang minggu lepas. Al-kayyisu, orang yang paling cerdik, mandana nafsahu, orang yang paling cerdik, orang yang menghitung amalan dirinya, menghitung dirinya, duk cerita, duk cek diri dia tiap hari. Ni orang yang cerdik yang Nabi kata. Mandana nafsahu, siapa yang menghitung dirinya, wa alima lima ba'dal maut, dan beramal dengan amalan selepas mati. Jadi tuan-tuan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang cerdik. Orang yang cerdik ini orang yang buat persiapan untuk mati. Orang yang cerdik ini orang yang buat persiapan untuk mati. Bukannya dia buat persiapan semata-mata atas dunia, tapi dia nak balik di akhirat juga, dia kena buat persiapan. Kalau kita nak musafir ke satu tempat tuan-tuan, adik-adik diam-diam sikit noh. Sakit lingo. Masuk lingo. Okey. Mana ni? Lari tak apa lagi. Suara orang selingo tadi. Okey, orang yang cerdik ini orang yang beramal untuk selepas dia mati. Ini orang yang paling cerdik. Walaupun harta dia banyak, tapi harta tu tidak menyibukkan diri dia daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang baik lagi. Orang yang tidak baik tuan-tuan, orang yang banyak harta, orang yang Allah Subhanahu wa taala berezeki yang banyak tetapi dia tidak beramal untuk kehidupan selepas mati. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-maut ni, kematian ni adalah satu permulaan kehidupan yang kekal. Yang mana hari ini kita hidup di atas dunia ini lebih kurang 60 tahun, 70 tahun macam tu je. Tapi kehidupan yang abadan ni, kehidupan yang kehidupan yang berkekalan, kehidupan yang abadi adalah kehidupan selepas kita bangkit daripada kubur. Itulah kehidupan bermulanya kehidupan yang sebenar. Yang mana kehidupan atas dunia ini kehidupan yang sementara. Tetapi kehidupan yang sementara inilah tuan-tuan, banyak benda yang kita kena buat, banyak benda yang kita ada komitmen, dan di situlah kena tengok macam mana kita boleh bahagikan masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa diri kita untuk beramal pada masa akan datang selepas kita mati. Dan orang yang paling cerdik ni orang yang hitung amalan dia. Orang yang cerdik. Hari ni semayang 5 kali, dah semayang dah 5 kali dah cukup dah. Adakah dia dilaksanakan jemaah? Tak lagi satu waktu tak cukup dengan jemaah. Setiap hari dah hitung amalan dia. Adakah amalan solat dia diterima ya Allah Subhanahu wa taala? Macam mana dengan taharah, bersuci saya? Macam mana dengan keadaan puasa saya? Macam mana keadaan dengan rezeki yang Allah Taala bagi? Adakah saya guna ini
kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya, atau guna rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kepentingan diri semata-mata. Ini kita tak mau. Dan orang yang lemah, orang yang bodoh lah, istilahnya orang yang bodoh, orang wal ajizu, orang yang tak cerdik, lawan daripada al-kayyis. Al-kayyis ni orang yang cerdik. Buh nama Muhammad al-Kayyis. Boleh. Jangan Muhammad al-Ajiz, Muhammad bodoh. Muhammad al-Kayyis. Boleh. Al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah, orang yang bodoh tadi, mereka yang mengikut hawa nafsunya, yang menjadikan diri dia ni mengikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia bercita-cita kepada Allah, berangan-angan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi kemuliaan, bagi apa rezeki pada dia. Dia bercita-cita saja, dia angan-angan dia saja, tapi dia tidak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh. Dia buat satu jahat, benda-benda yang jahat, tapi dia berangan-angan supaya Allah Taala ampunkan dia, ampunkan dosa, tapi dia tidak bertaubat pun. Tak apa, main umur 40 tahun kita bertaubat lah. Muda-muda ni kita buat benda jahat dulu, mari tua nanti 50 60 tadi masa untuk kita ke masjid. Kita takut tak dan. Kita buat hari ni esok-lusa Allah SWT panggil kita. Allah SWT jemput kita, jumpa Allah SWT dan hitung amalan kita. Tak sempat nak hitung tuan-tuan. Tak sempat nak hitung. Di dunia kita tak ada masa untuk hitung amalan-amalan baik buruk kita. Apabila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertamanna, tamanna ni angan-angan saja, tapi tidak buat pun, angan-angan supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Untuk ampunkan dosa kita, kita kena taubat, tapi tak bertaubat pun, angan-angan saja. Ini kita tak mau. Ini orang yang lemah, orang yang ajiz, yang lemah, yang bercita-cita sahaja untuk keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis hasan, hadis riwayat oleh At-Tirmizi. Apabila hadis hasan ni tuan-tuan, hadis yang cantik, hadis yang di bawah daripada hadis sahih. Mula-mula hadis sahih, yang kedua, peringkat kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang ditolak. Di peringkat hadis hasan ni dia dekatlah dengan hadis sahih. Hadis yang ke-67. Hadis yang ke-67 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak meriwayatkan Nabi, yang banyak berdamping dengan Nabi, yang banyak dengar perkataan-perkataan Nabi. Dia ni paling banyak lagi dekat dengan sangat dengan Nabi. Apa yang Nabi pergi mana, dia akan ikut, dia akan dengar, dia akan rekod, dia akan hafal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Dan dia bagi tahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min, daripada keindahan Islam seseorang itu ialah lelaki yang meninggalkan, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak penting, atau meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada dia, dia tinggal. Ini adalah salah satu keindahan Islam seseorang itu. Kita tengok dia ni banyak beramal, dia banyak ibadat, dia banyak sembahyang, muamalah dia cukup baik dengan orang lain. Itu amalan-amalan yang baik. Dan antara amalan-amalan yang baik ialah amalan yang dia tinggal perkara yang dia rasa tak perlu dia tinggal. Perkara yang remeh-temeh, perkara yang sembang tidak mendatangkan manfaat. Sembang ada bercakap perkara yang tidak logik, yang merapu, ataupun perkara yang boleh mendatangkan mudarat pada dia. Ini semua dia tinggal. Merapu, ada sembang merapu. Jumpa tengok perempuan tu, dia sembang, lawanya perempuan tu, sembang, jatuh kepada haram. Mula-mula nak main-main je, nak sembang, tapi perkara yang sembang tadi menjatuhkan dia perkara yang haram. Ini tak boleh. Ini adalah keindahan seseorang itu apabila dia meninggalkan perkara yang tidak penting. Dan dia disebut sini al-Islamul Ma'ru,
keindahan Islam seseorang itu ialah dia telah menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Huwa istislamuhu lillahi azza wa jalla zahiran wa batinan. Luaran dia, fizikal dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalaman dia pun dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang luarannya tidak ada kaitan dengan dia, dia tinggal demi Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau perkara yang remeh-temeh. Ada satu lagi hadis di bawah ni berkaitan contoh macam mana dikira berkata atau bercakap dengan perkara yang remeh-temeh. Hadis ini hadis Hasan juga. Dan hadis 68 ini berkaitan, dia bagi penjelasan daripada keindahan Islam seseorang itu. Daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua, juga merupakan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini contoh. Contoh Nabi kata, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu. Jangan kamu tanya lelaki kenapa dia pukul isteri dia. Mula-mula saya baca hadis ni kan, kadang-kadang apa ni kaitan tak ada kaitan dengan hadis di atas. Rupa-rupanya ada kaitan. Berkaitan dengan perkara yang sia-sia atau maksud perkara yang sia-sia ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kita suka korek rahsia orang lain. Perkara yang berlaku dalam rumah dia, perkara yang berlaku dalam rumah orang tu kita suka sangat pergi tengok. Tapi perkara dia memerlukan pertolongan daripada kita, kita tak bagi tengok, tak pergi tengok pun. Tapi apabila saudara kita buat maksiat, saudara kita buat kemungkaran, dia kata kemungkaran cukup memalukan, dan kita ni pula pergi cari dia punya rahsia, dia punya kejahatan dia, dan sebar kepada orang lain. Dan contoh di sini, jangan kamu tanya kenapa lelaki itu memukul isteri. Perbuatannya berlaku dalam rumah tu. Mungkin isteri dia bergaduh dengan suami dia, maka suami pukul isteri dia. Isteri dia tiak-tiak. Lepas tu kita ni pula nak lebih pada segala-galanya, pergi tanya, nak pergi korek apa yang berlaku. Perkara yang tidak sepatutnya kita tanya pun kita pergi tanya. Rahsia orang ya, seperti itu juga kalau orang yang berlaku maksiat tempat tertutup. Tempat yang tertutup laku maksiat, kita nak pergi korek, pergi terjah, pergi rumah dia, pergi buka pintu, itu bukan dalam Islam. Islam tak suka memecah mengeluarkan aib seseorang. Kecualilah maksiat itu berlaku dalam terang-terangan. Antara maksiat peribadi dengan maksiat umum terbeza. Maksiat peribadi, dia buat maksiat kat rumah dia. Dia minum arak kat rumah dia, tapi kat luar dia tak minum, dia nak tutup dia kemungkaran, itu maksiat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat umum apabila dia buat laku secara terang-terangan, kita buat konsert boleh melalaikan, itu maksiat yang terang-terangan, maka kita kena benteras secara terang-terangan juga. Kena sokong, kena catatkan kita punya marah kita secara terang-terangan juga. Tapi kalau apabila seseorang itu buat maksiat, mungkin dia rasa dia buat maksiat secara dia sembunyi, dia pemalu dengan maksiat itu, tapi kenapa dia melakukan, wallahu alam. Tapi kita pergi korek, pergi rumah dia, pergi buka gerai pintu dia, cari tengok dia ada orang perempuan dia bersama lelaki yang tidak mahram dalam itu, dia buat benda yang jahat. Sehingga situ sekali kita pergi cari rahsia-rahsia orang. Ini juga berkaitan perkara-perkara yang tidak berfaedah bagi kita. Kita tak boleh sama sekali memecah atau korek kita rahsia orang lain. Itu adalah salah satu daripada perkara yang tidak mendatangkan faedah pada kita. Yang mendatangkan faedah pada kita apabila hamba seorang jiran kita minta pertolongan. Minta pertolongan sama ada dia dapat anak dia tapi sekolah dia tak ada duit, itu kita kena bagi pertolongan. Tapi kita ni tak macam tu, kita tak bagi pertolongan, kita tak mau tengok dah. Tapi apabila dia buat maksiat, dia buat benda yang tak elok dalam rumah dia, kita ni nak pergi tengok. Saja-saja nak pergi tengok, nak dapat berita yang sensasi. Itu tidak boleh. Sehingga dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa dengan seorang sahabat Nabi yang lain, dia minum arak. Dalam perjalanan nak balik ke rumah dia tu, dia simpan arak dalam baju dia, dalam baju. Apabila berjalan nak balik berjumpa dengan Umar Al-Khattab,
Sayyidina Umar tanya, apa benda dalam baju kamu ni? Apa benda dalam baju kamu? Lepas tu dia buat niat, dia kata malu, cukup malu kalau Umar tahu ni saya ada peminum arak. Lepas tu dia kata ini bukan arak, ini jenis khal ini jenis cuka. Padahal benda tu arak, tapi dia menipu, dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tutup aib dia pada masa tu. Dalam baju dia ada arak, tapi dia buat tamat, dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu tutup malu dia pada hari itu. Kerana Umar tanya apa yang ada dalam baju dia. Dalam baju dia ada arak. Maka apabila dia keluarkan botol arak tadi, dia tengok itu bukan arak, itu adalah khal, cuka, jenis minuman, bukan yang mabuk, bukan. Jadi tuan-tuan dimuka Allah Subhanahu Taala, itu sama sekali. Apabila kita buat satu keinsafan kepada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah Allah Taala bagi pada kita. Jika kita minta keampunan Allah Subhanahu Taala sungguh, insya-Allah perkara dosa paling besar sekali tuan-tuan yang Allah Subhanahu tidak ampun adalah syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Selain daripada syirik, insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa. Kita kena sungguh-sungguh dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang tidak boleh mendatangkan manfaat kepada manusia, dan kepada kita Allah Subhanahu Nabi suruh kita tinggal. Itu adalah sebahagian daripada keelokan peribadi seorang muslim. Sekarang kita masuk bab yang seterusnya, bab kelima tu silap. Bab at-taqwa. Bab yang sebelumnya adalah muraqabah. Macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah salah satu bab yang berada dalam Riyadhus Shalihin, itu bab taqwa. Yang pertama sekali pengarang kitab ni dia telah membawa ayat perkataan atau ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai permulaan pembicaraan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 102 atau 103 kalau tidak silap. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini biasa kita dengar dalam khutbah Jumaat. Dengar saja, hampir kita lena, tak tahu makna dia. Dan kita terang satu-satu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini khitab pada orang itu. Ayat ni ditujukan kepada orang Islam, kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Kita ni Allah Taala direct cakap dengan kita. Walaupun dia kalau kita baca buku, kita baca Al-Quran, kita kena ingat bahawa ayat-ayat Al-Quran tu Allah bercakap dengan kita. Baru kita ada rasa zauk, rasa kehebatan apabila kita baca Al-Quran. Kita jangan baca Al-Quran, kita ingat kita baca ni adalah penulisan orang-orang dulu. Tak. Kita baca ni seolah-olah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Taala, dan kita mendengar perintah Allah Subhanahu Taala. Barulah rasa datang kehebatan dalam baca Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa, takut pada Allah. Takwa sini mudah kita nak kata, mudah makna dia, kita buat apa yang Allah Taala suruh, kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Yang sebarisan larangan Allah Subhanahu Taala jangan kita hampiri pun. Dan sebarisan perintah Allah Subhanahu Taala ni Allah Taala suruh kita buat. Itu takwa yang paling mudah, yang paling kita faham. Kita sembahyang ni kita bertakwa kepada Allah. Jangan orang kita mai surah ni, mai masjid, kita adalah bertakwa kepada Allah. Dan jangan kita kata orang yang pergi masjid tu dia nak menunjuk-nunjuk bahawa dia tu alim, bahawa dia baik. Sebenarnya orang yang pergi masjid itu mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala, kerana dia telah melakukan perintah Allah Subhanahu Taala, dan pada masa yang sama dia telah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Taala. Kalau kita buat benda baik, insya-Allah benda jahat akan keluar. Kita tak akan buat dua benda dalam satu masa. Kita buat benda baik, lepas tu dalam masa sama-sama kita buat benda jahat. Tak? Apabila kita buat benda baik, benda yang baik ialah melakukan perintah Allah Subhanahu Taala, dan berlaku yang perkara yang tidak baik kita telah tinggal perkara yang Allah Subhanahu Taala larang. Dan Allah Subhanahu Taala kata ini perintah Allah Subhanahu Taala, kita kena ingat ittaqul kecil
ittaqu, maksudnya takut akan Allah, perintah yang wajib. Kalau kita langgar, berdosa. Itu dalam kalimah bahasa Arab. Berimanlah, bertakutkan Allah kamu sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah lagi Allah Taala bagi ancaman bagi kita, wala tamutunna illa, jangan sekali-kali kamu mati. Wala tamutunna, jangan kamu mati. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita, jangan kamu mati, jangan mati, illa kecuali kamu seorang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu ni seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang Islam. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni larangan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita. Kalau kita mati juga dalam bukan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala bebas daripada kita. Maksudnya Allah bebas daripada kita, Allah tak hirau kat kita. Maksudnya apabila kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, neraka lah jawabnya. Dan macam mana nak zahirkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya tadi, Allah Taala cerita pula kat bawah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu ni hendaklah kamu berpegang dengan tali-tali Allah. Kalau kita tengok sebab kalau baca ayat ni tuan-tuan, berderau bulu roma kita. Kita tengok ulama-ulama baca Al-Quran, baca ayat ni berderau bulu roma kita. Sebab apa ini? Wa'tasimu ni kamu betul-betul pegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hablu ni tali. Apabila kita lemah lah tuan, orang balin tali kat kita, kita pegang kuat-kuat, insya-Allah kita selamat. Allah SWT sebut perumpamaan yang Allah sebut kepada kita, apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu Taala ni, kita pegang agama dia dengan betul-betul. Jangan hari ni kita pegang, esok kita lepas. Hari ni kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala, apa tu, esok lusa orang bagi duit kat kita, tak payah pergi surau, tak payah masjid tu, tak payah pergi, maka kita tinggal. Tak mau macam tu. Kita kena pegang pada agama Allah Subhanahu Taala betul-betul. Nak tahu agama Allah Subhanahu Taala melalui mana? Mengaji, belajar agama Allah Subhanahu Taala. Duduk kat rumah saja agama tak mai. Duduk kedai kopi saja agama tak akan mai kat kita. Kecuali kita cari agama Allah Subhanahu Taala, barulah rahmat Allah Subhanahu Taala akan datang pada kita. Apabila rahmat kita apabila kita berlari kepada Allah Subhanahu Taala, berjalan kepada Allah Subhanahu Taala, maksudnya apabila kita mencari Allah Subhanahu Taala, maka dalam hadis kursi sebut Allah Subhanahu Taala akan bercari kita dengan keadaan berlari. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu Taala cukup cepat dengan kita. Kita berjalan sikit je cari rahmat Allah Subhanahu Taala, maka rahmat Allah Subhanahu Taala zoom terus cepat sangat. Apabila kita berjalan kepada mencari rahmat Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala kata rahmatku akan berlari kepada kamu. Cukup cepat. Tapi kita kena cari. Apabila kita bergerak saja, maka rahmat Allah Subhanahu Taala akan ada. Kita nak belajar saja, agama Allah Subhanahu Taala akan rahmat Allah Subhanahu Taala akan ada. Sebab itulah tuan-tuan, apabila kita bergerak saja mencari agama Allah Subhanahu Taala, belajar, Allah Taala mudahkan rezeki kita. Kita tengok pun hadis kat papan putih ada sebut kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, dah padam dah situ. Dulu ada. Sesiapa yang menyusuri satu jalan, yang jalan itu sampai kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan mari belajar ni sebenarnya merupakan satu jalan untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita banyak sangat maksiat, tebalnya hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nampak orang pergi surau tu habis masa macam tu lah. Masa pencen biasalah pak cik, pencen pak cik nak pencen nak pergi surau, pencen baru nak pergi surau, tak mau. Kita jangan gunakan sisa-sisa kehidupan kita nak cari agama, kita tak mau. Kita lah ni kadang sibuk macam mana sekalipun kita kena cari. Sibuk kerana kena cari. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku ini kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ulama kata kebaikan ni kalau dalam kehidupan kita 50% masa kita untuk dunia, 50% masa kita untuk akhirat. Tapi kita minta kebaikan dunia dan akhirat, tapi dalam kehidupan kita tidak ada perbuatan yang menunjukkan untuk kita menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'tasimu ni Allah Subhanahu Wa Taala berkhitab pada orang sahabat-sahabat Nabi dulu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang dengan tali-tali Allah semua sekali. Hai kamu yang ada dalam manusia, kamu berpeganglah dengan tali Allah, maksud agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan selamat. Tak ada yang berlaku
apa ni, anak pi nak pukul mak. Sebab apa? Sebab dia tidak kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang ibu yang sanggup buang anak dia jatuh siapa, lalu melainkan dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amanah dia, tanggungjawab dia kena jaga. Wala tafarraqu, Allah Taala kata jangan kamu berpecah belah wahai orang Islam, jangan kamu berpecah belah. Berpecah belah ni tu Nabi kata umat aku akan atau apa ni, akhir zaman akan berpecah kepada 73 puak firqah, 73 puak lah, dan 72 lagi sesat, yang satu je selamat. Maka ulama-ulama tafsir bahawa hadis ni, maka ulama kata ahli sunnah wal jamaah itu adalah satu daripada 72 tu tadi, 73 tadi. Jadi ahli sunnah wal jamaah tu ada banyak banyak mazhab, tuan-tuan, itu dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Nak tahu kena belajar lagi. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah Taala bagi pada kamu dulu. Ini sebut masa ni dah jadi kemenangan orang Islam, maka Allah Taala ungkit sikit. Ingat dulu nikmat-nikmat yang aku bagi kepada kamu. Iz kuntum a'daa, ketika mana kamu bermusuhan antara satu sama lain. Orang Arab dulu sifat asabiyah, banyak puak, banyak bani, Bani Saqif, Bani Taif, banyak puak-puak. Dulu orang Arab ni cukup kuat dengan abasiyah dia, dengan asabiyah dia, dengan sebut perkauman, cukup kuat. Cukup kuat. Kalau di Madinah ada Bani yang Yahudi tu kan, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qaniqah. Ini bani-bani ini orang-orang yang beramai di Madinah. Bani-bani ini, mereka ni kalau bergaduh tuan-tuan, dia angkat puak terus, angkat keturunan. Seorang mati hang bunuh. Sebagai contoh, Bani sebelum Nabi serang pada Bani Qaniqah tadi, Qaniqah, yang mana salah seorang seorang penduduk Bani tadi, dia berkelahi antara satu sama lain dengan Bani Nadir. Dia ditengok siapa yang perempuan yang lalu yang mengandung, tengok laki ke perempuan dalam perut dia, hang teka. Kalau perempuan aku bagi hadiah, kalau kau salah hang bagi hadiah kat aku. Buat macam mana nak buat tu kan? Pergi belah perut perempuan tu. Masa itulah perbuatanlah yang telah menyebabkan mereka telah melanggar perjanjian piagam Madinah tu. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawal Islam dengan terus sahabat pi halau orang Yahudi keluar daripada, sebab mereka telah melakukan melanggar perintah perjanjian yang mereka janji itu sendiri. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu, ini orang Yahudi janji dengan kita, memang berjanji cukup janji dah. Sebab tu lah orang kata, ni dia ni janji Yahudi. Janji tak betul. Walaupun orang itu Islam, tapi janji dia sama orang Yahudi. Dah ikat, dah tulis, dah cak dah. Nabi apabila buat perjanjian, Nabi ada satu cincin di sebelah kanan. Nabi pakai sebelah kanan. Apabila ada satu surat rasmi, Nabi cop dengan cincin tu tadi, tulis Muhammadun Rasulullah. Itu bermakna Nabi buat perjanjian lah. Tapi style orang Yahudi ni, walau buat perjanjian macam mana sekalipun, tuan, tidak mendatangkan keuntungan pada dia akan langgar perjanjian. Wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daa. Hendaklah kamu ingat nikmat-nikmat Allah Taala pada ke atas kamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan. Maka fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu Taala telah satukan hati-hati mereka. Nak satu hati mereka, nak satu hati manusia dengan apa? Dengan kekayaan tak boleh. Kecuali dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perintah Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan bersatu hati. Manusia akan sayang antara satu sama lain. Kalau menjadikan punca harta untuk manusia bersatu padu, tak akan jadinya. Kalau kita buat satu hadis sebelum ni kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi harta peperangan kepada orang ni sikit, kepada orang ni sikit, tapi terlebih pada orang lain, maka orang lain tak ada ungkit dah. Sebab apa? Sebab punca dalam Islam, punca persaudaraan Islam bukannya harta, bukannya kambing, bukannya unta, tapi asasnya adalah Islam. Fa'allafa baina qulubikum, kamu kena ingat, kami telah fa'allafa, hati-hati kamu telah disusun, Allah dilembutkan, disusun hati-hati kamu, fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu telah menjadi persaudaraan, menjadi bersaudara antara satu sama lain. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu kena ingat
Allah Taala kata wa kuntum, dulunya kamu syafa hufratin minan nar, berada di ambang-ambang neraka. Apa maksud ambang neraka? Banyak kejahatan yang sahabat-sahabat Nabi buat. Sahabat tengok, kalau sahabat dulu ada seorang sahabat tengok anak perempuan lahir, dia tak mau tengok anak perempuan ni, dia tanam terus, dia tak mau sungguh tengok anak perempuan. Itu satu perbuatan yang berada di ambang neraka. Begitu juga kalau orang kaya, memang cukup kaya pada masa itu, penipuan cukup berlaku, penipuan. Fa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu berada dalam ambang neraka. Perbuatan mereka ni untuk menyebabkan mereka masuk neraka. Tapi dengan Islam lah, fa anqazakum minha, aku Nabi Allah Taala kata, maka kamu telah dikeluarkan daripadanya, kamu telah diselamatkan daripada ambang neraka itu. Dengan apa? Dengan asbab Islam. Sebab tu Sayyidina Umar kata, dulu kita ni hina. Yang dulunya kita dihina, tapi kita mulia ni kerana kita ada Islam. Dulu kita cukup hina pada masa dulu, tapi apabila Islam datang, barulah kita rasa kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni tuan-tuan, kita hidup atas dunia, kita mara surau ini bukannya kerana kita kaya, bukannya kita ilmu yang kita banyak, bukannya kerana, tapi kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ustaz tu boleh mai ke surau mengajak, bukan kerana ilmu dia, kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan untuk melakukan kebaikan tuan-tuan, untuk pergi kerja seawal yang pagi, pergi kerja cari rezeki, insya-Allah cari rezeki yang halal. Gerakan siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah gerakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memudahkan urusan kita. Allah Taala pilih kita. Ada setengah orang yang tak berminat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara lain dia Allah Subhanahu akan bagi susah pada dia. Walaupun kita tengok kehidupan dia senang, dia dapat projek sana, projek sini, tapi agama dia surau dia tak pernah nampak tuan-tuan. Kita nampak dia senang, tapi hakikat hati siapa yang tahu tuan-tuan? Allah Subhanahu Taala yang tahu saja. Kita nampak pada pandangan zahir, sebab itulah pandangan zahir ni tidak diambil kira di sisi Allah Subhanahu Taala. Pandangan hati, dalam hati apa yang ilmu amalan yang kita buat, itulah yang Allah Subhanahu Taala kira. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Subhanahu taala menerangkan pada kamu ayat-ayatnya, la'alla ni mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. La'allakum tahtadun. La'alla ni tuan-tuan nak 90% dah untuk dapat hidayah. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu taala ini ayat yang cukup tiap-tiap kali kita dengar. Imam baca di masjid macam ni juga. Ataupun permulaan khutbah hari raya macam ni juga. Khutbah Jumaat pun macam ni juga. Sebab apa? Ini yang penting. Syarat khutbah ni apabila kita baca, kita bagi tahu kepada orang lain tentang takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Kalau tidak ada ayat ni tak sah khutbah. Tak sah khutbah. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu taala, ayat yang kedua, Allah Taala cerita macam mana ittaqul. Sebab kalau kita tengok fattaqullah mastata'tum, takwalah kamu dengan kamu sedaya, dengan upaya kamu. Walaupun keadaan situ Allah Subhanahu taala lagi ringan sikit. Ringan macam mana? Bukan tak kena buat. Bukan tak buat. Sebagai contoh dia kata fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mengikut keupaya kamu. Sebenarnya manusia ini tidak mampu untuk memikul tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh-penuhnya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala bagi rukhsah. Bagi contoh dalam perkara sembahyang, sholli qa'iman, sembahyanglah kamu secara berdiri. Nabi kata kepada Imran bin Husain, sholli qa'iman, berdirilah kamu dengan keadaan, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka kamu duduk. Bukannya tak buat terus. Rukhsah ni bukan tak buat terus, tapi ada keringanan sikit kita dalam melakukannya. Fa illam tastati fa ala jambi. Jika kamu tidak mampu duduk, kamu duduk menerak pun tak apa, tidur pun tak apa. Sebab apa? Sebab ini rukhsah yang Allah Taala bagi. Bukannya rukhsah ni Allah Taala tak suruh sembahyang, tapi Allah sebab bagi rukhsah mudah yang kita sembahyang. Wa man kana, dalam surah seterusnya dalam bab puasa, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra. Sesiapa yang sakit ataupun musafir tak payah puasa.
Syaratnya fa'iddatun, ganti pada hari-hari lain. Ini adalah rukhsah yang Allah Taala bagi. Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, kita sakit puasa juga. Tak boleh, salah. Kalau kita musafir, kalau kita nak pergi sini kat Al-Ustaz tu, dia kira musafir dah, jauh dah. Dah jauh dah. Nak PKL lagi ya. PKL pula kalau kita kata saya tak nak sembahyang jamaah, nak sembahyang penuh, saya sayang sangat sembahyang 4 rakaat. Dia rasa seolah dia dah biasa dengan sembahyang penuh, tiba-tiba musafir dia nak sembahyang penuh. Tak boleh. Dia kena sembahyang jamak ataupun qasar. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, kita memang target dah nak pergi Kuala Lumpur ke Ceras contoh. Dalam perjalanan daripada sini kita nak pergi jalan perjalanan, kita boleh rukhsah sembahyang dah. Jamak dengan qasar, jamak qasar. Dapat RRR tu memang boleh jamak qasar. Apabila sampai Kuala Lumpur sampai saja jamak saja. Qasar tak boleh dah. Atau jamak saja. Kita dah sampai destinasi. Jamak ni maksudnya asar dengan zuhur, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak boleh. Jadi 4-4 3-3 buat sekali. Tapi qasar tak boleh dah. Tapi apabila dalam perjalanan ke RNR tu kita boleh jamak. Kalau semayang jamak qasar, maksudnya dua. Apabila sampai ke sana, tempat yang kita nak tuju, kita qasar nak pergi ke Ceras tu, dah sampai, maka di situ jamak saja. Qasar tak boleh dah. Begitu kita patah balik pula nak mai Penang, Kuala Batas. Daripada sana tu jamak qasar, di mana-mana saja kita boleh buat jamak dan qasar. Maksudnya jamak kita antara kita kumpulkan dua waktu dan kita pendekkan dua. Apabila sampai kat rumah kita dah, tak boleh jamak dah, habis dah. Kita kena faham konsep tu. Jangan kita pergi Kuala Lumpur kita tak qasar, rugi. Sebab Allah hadiah Allah Taala bagi. Allah Taala bagi hadiah, kita tak nak ambil, memang kita ni kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi ke Pahang dah boleh dah. Sampai di sana 3 hari kita nak balik. Kalau Ibnu Umar dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman, sebulan dia jamak sembahyang. Sebab selagi kerja dia tak habis, dia jamak. Qasar tak boleh qasar dalam perjalanan. Dah sampai kita dah faham tu. Ada orang tak faham bab qasar jamak ni. Mudah lah tuan. Perjalanan ni kita kata sedang. Kita naik apabila luar kawasan mukim kita, keluar pada kawasan Kuala Batas ni, kalau kita nak sembahyang terus boleh jamak qasar tu dah boleh dah. Keluar luar pada mukim kita. Kita ni mukim berapa dah? Tak ada mukim dah. Walillahi 'alal haji ilaihi wa ila Allah walillahi 'alal nas hajjun bait man istata'a ilaihi sabila. Allah SWT suruh perintah haji. Pergi buat haji, kamu kena buat wajib buat haji. Pergi menunaikan haji di Mekah. Tapi kalau tak mampu, tak payah pergi. Duk berhutang saja tak boleh. Kita buat hutang, kita pinjam loan. Ada pinjaman di bank nak pergi haji, tak boleh. Mana boleh. Itu adalah konsep pinjaman, tak boleh. Selagi simpanan kita tak cukup, kita tak boleh pergi. Ataupun kita sakit, kita paksa juga nak tengok. Tapi juga jadi benda lain, tak boleh buat haji. Orang menyusahkan orang lain, tak boleh. Kalau kita sihat badan, selamat perjalanan, dalam tempat nak pergi tu tak ada peperangan, sampai ke Mekah selamat. Bukan pergi melalui tu kena tembak nyayang. Tidak, kita tahu selamat. Baru boleh pergi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ini Allah SWT bagi dua kategori. Dua bentuk. Mula-mula, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan waqulu qaulan sadida, dan cakaplah perkara-perkara yang elok-elok. Ini antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa. Orang yang betul-betul bertakwa dia akan terpelihara daripada ni. Dia tu nampak pergi surau, tapi mulut dia Allah sakit telinganya saya dengar. Itu maksudnya perkara sembahyang dia tidak menyelamatkan dia lagi. Dalam ayat yang kita baca kan, dalam kalau masjid, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya solat yang kamu buat itu boleh mencegah daripada penyakit fahsya dan munkar. Boleh mencegah penyakit solat ni. Oleh kerana kita ni rasa tak penting sangat, rasa tak ada berat, kita rasa solat apa nilainya. Sebab solat sembahyang macam-macam tu je lah kan. Tidak ada. Kalau sahabat dia di zaman sahabat dulu kan tuan, kalau nak pergi peperangan, tak cukup peperangan, apabila nak perlu pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sembahyang Allahu Akbar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hajat terus. Itu sahabat, kehebatan sembahyang. Kita sembahyang tuan,
Semayang dalam keadaan malas. Semayang tak kata ke orang lah, kalau saya sendiri juga nak bangun cukup malam, waktu malam cukup malam. Dah bunyi dah pukul 5, saya tidak bangun semayang tahajud pukul 5.30. 5.30 lah ni pukul 5.55 kan, 5.50 subuh. Nak boleh ada dan lagi setengah jam tu, 20 minit nak semayang tahajud. Tutup jam pleno. Bangun-bangun orang azan. Kalau tak sambung terus. Kita dah ada niat dah. Tuan-tuan, sebab kalau kita dah niat nak bangun malam ni, kita cuba tuan-tuan buat. Kalau kita kata niat malam ni saya nak bangun pukul 5.30 nak semayang sungguh-sungguh. InsyaAllah malam pertama mungkin tak jaga lagi. Terniat pula malam kedua. Malam kedua tuan-tuan insya-Allah ada kalau main kejut. Ada lah. Ini Allah Taala bagi pada siapa yang nak ni. Allah ada lah orang kejut. Ada orang cubit kaki kita kena cerita lah. Kalau di masjid di iktikaf masjid, kalau iktikaf nak bangun pukul 5.30, kalau tak bangun pagi ada lah orang tarik kaki kita tu kan. Tak tahu siapa. Itu adalah anugerah. Tapi tuan-tuan apabila dah Allah Taala bagi anugerah macam tu, kita tak bangkit juga tuan, mencukup-cukup rugi. Kita takut apabila kali kedua ketiga kita buat tak bangun juga tuan, selama-lamanya kita akan bangun. Kita takut macam tu. Masa ni kita boleh bangun. Kita niat pukul 4, tiba-tiba boleh bangun. Bangun juga cepat-cepat tuan-tuan. Bangun, jangan tidur. Jangan tidur. Kalau kita takut hari keseterusnya, orang yang main kejut kita tuan-tuan tak ada lah. Kita takut. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ada satu lagi, waman ni kelebihan. Kelebihan orang yang bertakwa. Ada masalah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat apa ni? Ayat Subudina. Ambil buat tulis besar-besar, boleh frame tak kat kedai. Wow, ini ayat Subudina. Insya-Allah orang boleh mai. Kalau meter kan 10-100 buku habis ha. Kita niat macam tu. Tuan-tuan, mungkin Allah Taala bagi. Allah Taala bagi setakat tu jelah. Setakat tu je. Dalam masjid ni ayat Subudina ni ayat yang boleh menghalau syaitan. Duduk kat situ, duduk di situ. Kita tak semaya-semaya pun amalan kita persetan, tapi kita ada halau setan. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kita amal tuan-tuan, kita amal. Baca contoh tuan-tuan, kita buat wirid. Baca ayat ni 1000 kali. Cuba buat insya-Allah tuan-tuan. Kita buat tuan-tuan, kalau dapat satu benda pelik. Pelik dapat. Lepas tu bangga pula. Sahabat Nabi dulu tuan doa pada Allah Subhanahu Taala tak dapat. Tu pelik ya. Awak tak dapat. Allah Taala tak bagi ya. Kita lah ni kita berdoa dapat, kita kata pelik. Pelik Allah Taala bagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Taala akan sediakan satu jalan keluar daripada satu masalah. Masalah Allah Taala bagi. Nak keluar juga minta kepada Allah Subhanahu Taala. Anak payah belajar tuan. Payah sangat nak hafal sifir, payah sangat nak baca buku, payah sangat payah lah. Ustaz tolong buat ayat Ustaz. Kita nak buat ayat macam mana? Takwa insya-Allah Allah Taala mudahkan anak kita. Kita baca sendiri ayat dia, buh ke ayat tu, suruh anak kita minum. Tak pandai tak baca cari ustaz. Cari ustaz buat publicity pula. Sekilo atau 1 milimeter 1 liter ni RM4, RM5. Mampu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu Taala bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki ni kita nak ni. Rezeki kerja kita tu hari ni kita kerja bulan ni kita dapat 1,500. Kita dapat dah insya-Allah dapat. Kita kerja bulan depan dapat 1,500 dan kita boleh tahu dah benda tu akan dapat. Itu bukannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki insya-Allah akan dapat, tapi rezeki yang tidak disangka-sangka ni tuan. Kita bertakwa, kita keadaan kita kata kita rosak di highway. Kita tengok payah nak cari pertolongan. Tiba-tiba ada hamba Allah mai kita mai bantu kita. Itu yang tidak disangka-sangka. Itu rezeki. Kita takut anak isteri kita nak bersalin. Tengok yang ke yang 1 2 3 ni susah sangat bersalin. Cukup tak? Tapi apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala, anak yang kelima tu, ada yang keenam ke, ada yang keempat ke, mudah ke bersalin. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita kata sudahlah mai keempat ni kena belah-belah. Tiba-tiba mudah tuan. Itu bukan tiba-tiba tuan. Itu bukannya bukannya dengan sendirinya. Itu ada dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang lagi dengan sendirinya. Nasib baik, nasib baik. Nasib baik mai. Nasib baik. Bukan nasib baik itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan untuk diri dia. Allah Taala bagi rezeki kepada dia. Syaratnya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita cakap bertakwa, takwa tak mulut saja, tapi hati tak ada. Hati tak ada. Sebagai contoh tuan, kalau dengar azan, kita di rumah kita, boleh tak kita bangun untuk dari surau? Kita masa kita buat kerja,
Boleh tak kita tinggal masa kita kerja tadi untuk sahut cabaran apa dia suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita dah berniaga, berniaga ni dengan azan asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Dengan waktu asar ni semua manusia ni dalam kerugian. Kita sama-sama duduk syok berniaga dah. Matahari pada redup sikit dah. Berniaga orang apa ramai dah main dah beli nak makan petang. Orang ramai ni kita beratur panjang je. Tiba-tiba bunyi azan asar. Macam mana tuan? Nak layan ke nak surau? Tak apalah, sehari 10 minit nak maghrib orang kalut sembahyang kita betul habis, tak ada tamak ninah mana. Dan ayat keseterusnya tuan, ini belum hadis lagi, ini ayat Quran yang Allah, yang pengarang ni Riyadhus Shalihin sebut, ya ayyuhallazina amanu if sekiranya, wahai orang yang beriman, sekiranya. Kalau kita baik dapat, tak dapat, kalau kita dapat tak dapat. Ini kita faham. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Taala akan bagi kamu furqanan, satu keupayaan kita boleh membezakan antara baik dan buruk. Payah ni tuan. Kadang-kadang kita tengok benda tu, benda ni baik ke buruk. Kita tak boleh nak beza. Tapi apabila kita bertakwa, Allah Subhanahu Taala beri kefahaman. Pertama sekali takwa dengan keadaan berilmu. Ada juga orang takwa ni ikut-ikut kita tak mau. Ikut dengan berilmu, bertakwa kepada Allah SWT dengan cara ilmu, ilmiah lah. Ya ja'al lakum furqana, dan Allah SWT bagi satu keupayaan. Furqan ni keupayaan kita boleh membezakan antara baik dan buruk. Dalam waktu kerja kita mana dulu? Dalam waktu kerja mana dulu? Perintah Allah Ta'ala kan perintah manusia. Kita boleh beza. Kita duduk meja makan dah ada siap dah. Tiba-tiba bunyi azan maghrib Malaysia, yang mana kita nak dahulukan? Kita kena makan dulu. Itu ilmu. Kalau orang kata kena pergi sembahyang perintah Allah Subhanahu Taala, memang perintah Allah Subhanahu Taala. Kata ikut ilmu yang Nabi suruh, kita makan habis dulu baru kita pergi sembahyang. Itu ilmu. Wa yakfir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu kamu akan dikifaratkan dosa, dihapuskan semua dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum, dan kamu akan diampunkan dosa. Wa yaghfir, dan Allah SWT akan ampunkan bagi kamu. Wallahu zu fadlin azim, dan Allah mempunyai kemuliaan yang besar. Apabila sekiranya in tattaqu, pertama kita dapat furqan, yang kedua dosa kita dihapus, yang ketiga yang yukaffir sayyi'ati, kifarat dosa, maksudnya tu kifarat ni dah hapus dosa banyak kita dah hapuskan, Allah Taala hapuskan, Allah Taala ganti dengan pahala. Yukafir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, Allah SWT akan ampunkan bagi kamu. 3 perkara yang dua. Ni perkara besar-besar ni, bukan perkara kecil. Bukannya harga 10,000 100,000 ni. Ini antara syurga dan neraka Allah SWT. Antara lubang syurga, antara lubang kubur ke syurga atau lubang kubur ke neraka Allah SWT. Bukannya harga 100,000 20,000 ni tuan. Ni bukan. Ni harga cukup-cukup mahal. Antara syurga dan neraka Allah SWT. Nilai takwa kita tuan, Allah Taala bagi antara syurga dan neraka. Tidak bertakwa masuk neraka lah kita. Takwa yang betul-betul tuan, takwa yang saya sebut sebelum ni tuan, takwa buat perkara yang baik, tinggal perkara yang jahat. Wahai orang Islam, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar iman. Buatlah perintah Allah Subhanahu Taala dan tinggal larangan Allah Subhanahu Taala. Itu khatib sebut tiap-tiap hari Jumaat. Itu takwa. Kita buat benda baik tuan-tuan, kita kena itu ada perkara baik. Bukannya kita buat dengan keadaan menunjuk-nunjuk. Kita mai ke surau tuan, mendengar ceramah agama ni perkara yang baik. Bukannya kita tak boleh nilai orang tu mai surau ni kerana dia saja nak tunjuk dia baik, nak tunjuk dia alim. Tak. Itu penilaian yang salah bagi kita. Penilaian yang betul tuan datang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perintah Allah Subhanahu, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemuliaan kepada kita. Wallahu zu fadlin azim, dan bagi Allah zu ni mempunyai kehebatan yang besar, kemuliaan yang besar. Jadi tuan-tuan, siapa yang kata zu kifli, zu ni macam mempunyai kemuliaan yang besar. Wallahu alam. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Taala, kita berhenti setakat dulu. Mungkin minggu depan kita sebut hadis berkaitan dengan takwa. Ini ayat Quran saja. Takwa, hadis Nabi tentang takwa tak sebut lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala bagi kehebatan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ni masuk dalam hati kita, menyebabkan kita lembut dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan-tuan, kita tutup majlis kita ni, tangguh majlis kita tentang tasbih kafarah dan suratul Asr.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.